Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan mengapakah Islam cepat berkembang di alam Melayu? Jawapannya sudah tentulah Allah lah yang memberi hidayah. Dengan hidayah, sesiapa saja dapat menganut agama Islam. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sesiapa yang Allah bagi hidayah, maka tidak ada siapa yang dapat menyesatkan. Dan siapa yang Allah Ta'ala menyesatkan dia, tidak siapa yang dapat memberi hidayah. Para ahli sejarah, pakar-pakar sejarah telah membuat kajian tentang Islam berkembang dengan pesat di alam Melayu. Di antara yang mereka dapat membuat simpulan mengapa dia cepat berkembang, antaranya pertama, ajaran Islam itu sendiri yang mudah difahami. Antaranya konsep berkenaan dengan Allah, ketuhanan itu. Tuhan itu satu, berbanding dengan agama-agama lain Tuhannya yang banyak. Untuk memahaminya amat susah. Dalam Islam Tuhan hanya satu. Kemudian sembahyang pun mudah, sembah Allah Tuhan yang satu. Kemudian kekeluargaan, perkahwinan itu sudah jadi nature, fitrah manusia nak kahwin. Bermuamalah, ini semua perkara yang mudah. Yang keduanya ialah Islam berkembang dengan pesat kerana cara penyampaian ataupun hikmah, cara menyampaikan agama Islam. Antaranya mereka yang menyebarkan agama Islam ni, mereka menggunakan bahasa tempatan, bahasa Melayu. Selain daripada itu, peranan mubaligh ini, mereka mengikut rentak masyarakat. Kalau rentak masyarakat itu minat dalam persilatan, mereka akan mengajar silat. Kalau masyarakat tempatan minat kepada muzik, misalnya bonang ataupun gamelan, jadi Sunan Bonang, seorang daripada Wali Songo, misalnya Sunan Bonang, dia bermain bonang untuk bermain gamelan, untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam. Tengok keadaan masyarakat setempat, kegemaran dia. Jadi Islam mengajar masyarakat tempatan melalui kegemaran masyarakat tempatan. Kalau masyarakat tempatan gemar dengan permainan sokan, maka mubaligh itu akan mengajar sokan, kemudian diselipkan agama Islam. Yang ketiga, faktor pendakwah. Maka pendakwah sendiri yang mempunyai akhlak yang mulia, mana persiapan diri sebagai seorang pendakwah. Di dalam Islam, semua orang patut menjadi pendakwah. Bukanlah seorang satu kumpulan saja ataupun kumpulan tertentu, misalnya ustaz saja. Tidak. Semua orang berpeluang untuk menjadi pendakwah. Jadi pendakwah yang datang dari Arab, mereka menunjukkan sikap mereka yang baik, sopan santunnya, kemudian dengan tata susilanya, mereka merapatkan hubungan dengan orang-orang tempatan, misalnya melalui perniagaan. Mereka berkahwin dengan orang-orang tempatan. Bila mereka berkahwin dengan orang-orang tempatan, mereka dapat menyebarkan Islam. Jadi pendakwah-pendakwah ni biasanya dulu saudagar yang kaya. Jadi orang-orang tempatan mesti tertarik hati dengan kekayaan. Jadi mereka minta pedagang-pedagang tadi berkahwin dengan orang-orang tempatan. Melalui itulah Islam berkembang dengan pesat. Yang seterusnya ialah faktor masyarakat itu sendiri.
masyarakat yang mudah mengikut apa yang dilakukan oleh ketua mereka. Contohnya apabila para miswara, dia ni beragama Hindu, bila dia berkahwin dengan anak Raja Pasan yang beragama Islam, dia kena masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia namalah dia dengan Sultan Iskandar Shah. Apabila dia masuk Islam, pengikut-pengikut para miswara tadi ramai yang menganut agama Islam kerana mengambil contoh daripada ketua. Jadi itu fenomena masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu amat menghormati pemimpin, raja, sultan. Mereka amat menghormati mereka. Jadi dengan mengislamkan ketua dia, maka orang bawah akan ikut semua. Itu di antara faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu berkembang pesat. Walau bagaimanapun, hidayah merupakan faktor yang paling utama. Jika Allah nak bagi hidayah, Allah berilah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai seorang Muslim, kita kena berdoa lah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pada Engkau lah kami sembah, pada Engkau lah kami minta tolong. Tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang benar. Jadi kita sentiasalah mohon pada Allah Ta'ala hidayah. Jadi para pendakwah dulu pun, mereka pun memohon hidayah. Ya Allah, berilah hidayah pada orang ni, orang yang dia dakwah itu. Macam kita lah, kalau kita berdakwah anak kita, kita mohon, ya Allah, berilah hidayah kepada anak aku. Kalau kita berdakwah pada isteri kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah pada isteri aku. Seperti mana Rasulullah pun pernah berdoa macam tu kan, ya Allah, berilah hidayah kepada salah seorang daripada Umar. Jadi Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada Umar Al-Khattab. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan hidayah. Melalui hidayah ini sajalah Islam dapat berkembang. Jadi sekian saja. Assalamualaikum.